Now, tiada sebab qat'i untuk membezakan kisah rajulun minal ansar ataupun anna rajulan yang diriwayatkan oleh Ubaidullah tadi tu dengan kisah Muawiyah. Bahkan terdapat qara'in, saya tak kata bukti, saya kata qara'in. Terdapat qara'in yang menunjukkan sebaliknya. Sebaliknya maksud apa? Menunjukkan bahawa kisah yang Nabi tanya atashhadin itu adalah kisah yang sama dengan Nabi tanya ainallah di dalam hadis Muawiyah bin al-Hakam. Apa qarinah yang menyampaikan? Kita lihat Imam Ahmad masukkan hadis Muawiyah bin al-Hakam di bawah Musnad al-Ansar. Dan kalau kita lihat senarai orang-orang yang berada dalam Musnad al-Ansar itu memang orang-orang Ansar. Dan kita lihat dekat situ ada Muawiyah bin al-Hakam. Jadi di sana memang ada kemungkinan Muawiyah bin al-Hakam ni dianggap sebagai Ansar. Walaupun kemungkinan bukan Ansari total. Sebab ada sahabat-sahabat yang bukan total Ansari tapi dinisbahkan kepada Ansar. Imam Ahmad meletakkan hadis ni hadis Muawiyah bin al-Hakam dalam musnad ahli Madinah. Artinya dia Ansar, sebagai orang Ansar. Imam Ahmad juga dalam musnad Ahmad meletakkan dia dalam di bawah Makkiyin. Boleh cek cetakan risalah yang saya cek tadi. Imam Ahmad meletakkan dia di kalangan Makkiyin juga. Jadi meletakkan di sini ada beberapa konsiderasi. Bukan sekadar diletakkan itu terus mengatakan dia orang Ansar. Dan Imam Ahmad memasukkan hadis Muawiyah bin al-Hakam di dalam Musnad al-Ansar. Pelik tak? Kalau Muawiyah bin al-Hakam ini tidak ada kemungkinan langsung, tidak ada kaitan langsung dengan al-Ansar, kenapa Imam Ahmad memasukkan hadis Muawiyah bin al-Hakam, menyenaraikan dia di dalam sahabat-sahabat Ansar? Tapi yang pelik dia, nama dia juga ada dalam Musnad Makkiyin. Tapi bila kita baca dalam Musnad Makkiyin tu, dalam kisah tu ada cerita orang Mekah. Dia cerita pasal jahiliyah. Faham tak? Kalau Ansar selepas Islam, faham? Kalau jahiliyah ni adalah apa yang berlaku sebelum Islam. Jadi saya faham Muawiyah bin al-Hakam ini disenaraikan dalam Musnad Makkiyin, Ahlul Makkah, kerana dalam kisah tu ada cerita pasal Ahli Makkah juga. Kalau kita nak cari bukti sampingan nak mengatakan dia ini rajul minal ansar yang ada dalam riwayat Ubaidullah tadi kan, nak katakan dia orang yang sama, meskipun dia rajul minal ansar, ini belum cukup untuk nak katakan dia orang yang sama. Sebab siap kisah tu berbeza, madar rawi berbeza, lafaz soalan berbeza, ada banyak perbezaan lain. Tapi okeylah, saya jawab soalan ni sajalah. Boleh tak nak katakan dia ansar? Okey, kita tengok bukti-bukti yang dikemukakan. Antara buktinya Imam Ahmad masukkan namanya di dalam Musnad Ansar. Nama dia juga terdapat dalam Musnad Makkiyin. Okey, jadi isunya nama dia ada di dalam Musnad Ansar dan Musnad Makkiyin. Dan juga penyusunan bab kitab Ahmad ini bukan penyusunan yang tepat. Ibnu Asakir mengkritik, Ad-Dahlawi mengkritik, ramai yang mengkritik penyusunan Ahmad kerana Ahmad menyerahkan kepada anaknya Abdullah untuk susun, letak hadis ni di sini, letak hadis tu di sana dan sebagainya. Dan Imam Ahmad rahimahullah meninggal dunia, anak dia sambung susunan itu. Dan susunan anak tu pula kadang-kadang dia masukkan hadis dia sendiri. Dia masukkan hadis dia sendiri dengan yang dia riwayatkan daripada orang lain dalam Musnad Ahmad. Sebab itu Ibnu Asakir menyusun semula, kemudian sebab susunan Musnad Ahmad, susunan bermasalah. Satu. Dan susunan dalam Musnad Ahmad ni juga banyak rawi yang termasuk di tempat lain. Ada yang ramai rawi yang bertindih di tempat lain. Ibnu Asakir kata di antara Kufiyin dengan Basriyin tak ada separation, dia bercampur aduk di antara kedua-duanya. Ada rawi yang masuk di dalam musnad yang berbeza, Mekah dan juga Makkiyin dan juga Ansar. Ada rawi lelaki termasuk di tempat rawi yang khusus untuk perempuan. Jadi susunan ini sebenarnya bukan satu dalil. Kerana susunan ini ada beberapa kecelaruan dan bukan 100% dilakukan oleh Imam Ahmad. Itu yang kedua. Yang ketiga, nama Muawiyah bin al-Hakam ni dia duduk dalam Musnad Makkiyin dan juga Musnad Ansar. Jadi dia tak membuktikan apa-apa pun. Kalau nak dikatakan, inilah kadang-kadang kita ni tak boleh, apa orang kata, tak boleh mencari dot yang kita nak. Dia kata mungkin ada dalam Musnad Makkiyin sebab hadis yang diriwayat tu ada cerita pasal zaman jahiliah. Tak ada kena-mengena. Susunan ni bukan kena-mengena pasal cerita apa yang ada dalam hadis tu. Susunan ni cerita pasal rawi yang meriwayatkan hadis itu dan berlaku beberapa kesilapan dan kecelaruan di dalam menetapkan bab. Dia tak boleh nak pergi takwil. Sebenarnya patut ada dekat Madaniyin ataupun Al-Ansar. Tapi termasuk dalam Makkiyin sebab dalam tu ada hadis cerita pasal zaman jahiliah. Tak betul. Ini dot yang tidak ada, yang kita reka sendiri. Itu berkaitan dengan Musnad Ahmad lah.